صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ni di dalam program Tazkirah Maghrib. Sempurna kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada malam ni diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Alhamdulillah, kerana kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengunjungi tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah. Apa dia tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah? Yakni rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diberi peluang pada malam ni duduk di dalam rumah Allah, tempat yang paling mulia. Maka Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, boleh kita mari tanpa ada sakok. Nampak? Dan berapa ramai juga yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, sebab Allah Ta'ala telah memilih akan kita untuk mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ni berkongsian kita yakni kita menceritakan tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah nikmat yang paling besar, yakni nikmat diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nikmat yang paling agung dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu nikmat yang besar. Maka kita mesti bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kita nak menandakan kebahagiaan kita, kegembiraan kita? Yakni kita mengingatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mengamalkan akan sunnah-sunnahnya, di samping kita berselawat kepadanya, kita juga membuat program-program memperingati akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam masa yang sama, sampai ke hari ini kita masih ada lagi orang yang tak berapa setuju dengan kita, yakni kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya kita gembira dengan kehadiran Nabi? Kita menyambut kelahiran Nabi sebab Nabi datang membawa nikmat kepada kita. Sepatutnya bukan setahun sekali kita ingat ke Nabi. Tiap-tiap nafas kita turun naik, kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak akan ada. Allahumma salli ala Muhammad. Bila alam ini tidak ada, macam mana kita nak ada? Nampak? Itu kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya yang dikatakan jika tidak kerana Nabi tak ada alam ini?
Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak diutus kamu hai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Allahumma salli ala Muhammad. Sekalian alam. Maka diutuskan Nabi ni bukan sekadar untuk kita dah, sekalian alam. Nah, alam bawah bumi, alam atas pada bumi, nah, alam dalam laut, nah, nu cakrawala di atas nu, angkasa lepas. Kita ngaji ada mataharinya, ada planet-planetnya, maka itu dipanggil alam. Maka Rasulullah lah rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Sebab tu kita orang beriman ni wajib kita percaya, kita yakin bahawa Nabi ni rahmatan lil alamin. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokok kayu tu tak boleh hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Dah besar Nabi tu. Kita hidup ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah, nafas kita tak mampu untuk turun dan naik. Amun nak tanyalah orang kampung bahagia ni, kalau nafas kita naik tambah turun, mati atau tidak? Mati atau tidak ni? Mati. Kalau dia naik tambah, kalau dia turun tak mau naik, apa jadi? Mati juga. Kata orang Terengganu, kalau naik tak turun dia panggil kau. Betul tak? Ya tak ni? Kau naik tak mau turun. Kalau turun tak mau naik, dia panggil benda jilat cop. Mati juga. Betul tak? Ni ayat Terengganu. Ayat lain tak ada jilat cop. Kita ada. Tak? Waktu bisa cakap kita. Betul tak? Maka nafas kita boleh naik ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ni apa dia? Rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Tu. Rahmat ni benda ke? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ngaji tafsir, rahmat ni dia keluar dua sifat. Betul? Jadi kita nak beritahu kepada masyarakat ni. Masyarakat pelik pula dengar. Dengan Nabi kita hidup. Kalau dia akan Rasulullah tak hidup pokok kayu, jadi kita tak ada mikir. Betul? Maka Allah Ta'ala sendiri yang akui bahawa Nabi kita ni rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Maka rahmatan dia keluar dua sifat, Rahman, Rahim. Kalau kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim, kalau orang ngaji kitab, dari kitab mana ulama dia karang kitab, dia bermula dengan Bismillah. Betul atau tidak? Ya dah ni? Ya. Nampak? Maka dia akan cerita tentang Rahman. Rahman ni dia panggil nikmat yang zahir-zahir. Betul atau tidak? Nikmat yang kasar-kasar. Maka kita boleh ada ni kerana murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bernyawa ni murahnya Allah Subhanahu wa taala. Pokok kayu boleh tumbuh, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun petang tadi, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu tak pelik pula. Tapi bila kita kata Rasulullah lah, kerana Rasulullah lah ada sekalian alam. Apa gitu? Ni kata sebab kita tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal Nabi, barulah kita akan rasa cinta dan kasih kepada Nabi. Tanpa Nabi, kita tidak boleh duduk di masjid ni pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad. Itu rahman Allah. Dan Rahim, kita boleh beriman, boleh menyebut dua kalimah syahadah, itu kerana rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh semayang karik tadi, itu kerana rahim Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil nikmat yang halus-halus, nikmat yang bangsa akhirat. Nampak? Maka itu keluar daripada rahmat. Ni kata. Betul tak tidak? Maka inilah kita berterima kasih kepada Nabi SAW. Itu nikmat yang besar. Yang dinamakan nikmatul ijad. Nikmat Allah mengadakan akan kita kerana Rasulullah. Tanpa Rasulullah, kita tidak diadakan oleh Allah. Maka kita boleh rasa nikmat duduk dalam masjid ni oleh kerana kita ada. Kalau kita tak ada, jangan harap nak rasa sedap duduk atas tail. Betul tak?
Bunyi kata lagi ayam kampung. Nah, kalau kita tak ada, Tuhan tak buat kita, boleh makan tak ayam kampung? Kita jawab sekali. Tak boleh makan. Maka ni nikmat. Maka diri nikmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat Nabi kita. Kerana Nabi kita lah kita ada. Nampak? Ni. Maka inilah kita kena sedar. Kena sedar. Nampak? Okey. Maka di sinilah sebab para ulama kita memperingatkan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerana baginda lah kita dapat merasai nikmat, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Maka kedua tu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Maka di sinilah kita mesti mengingatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita orang beriman, Nabi datang membawa nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat iman. Ini nikmat yang paling besar lagi daripada nikmat kita hidup atas muka bumi ni. Tanpa iman tidak bererti hidup kita. Sebab tu kita orang beriman ni, nikmat iman tu lebih besar lagi daripada nikmat yang kita kecapi di atas dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Itu nikmat yang besar. Maka dengan nikmat ni dah para sahabat mencintai Nabi, merindui Nabi kerana nikmat iman ni lah. Sebab itulah para sahabat mencintai Nabi melebihi daripada dirinya sendiri. Sebab tu para sahabat sanggup berkorban harta benda dia, anak isteri dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana agama Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan. Kecintaan melahirkan akhlak, melahirkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa cinta, macam mana kita nak melaksanakan ketaatan? Ketaatan itu lahir dari perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi, dia akan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi, dia akan cinta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa cinta kepada Nabi, tidak ada sifat dendam di dalam hatinya. Siapa cinta kepada Nabi, dia akan pemurah, tidak bakhil. Nampak? Lahir daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak hairan. Hari ni manusia rakus dengan dunia. Dia tak pedulikan agama dia nak jatuh ke, mempunyai pasal lah janji aku boleh ke daraj. Betul tak? Maka inikah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Nabi ajar kepada setiap para sahabat berkorban harta benda, nyawa, anak isteri untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni tak. Sanggup cari biti, jual agama. Betul atau tidak? Sanggup nak cari kemewahan, tinggal agama. Ini hari ni realiti umat Islam akhir zaman. Molek-molek dah duduk kampung, gaji 1,800. Apa lagi? Boleh pakai kereta Puerto Saga, enjin Magama. Apa lagi? Lepas tu ada tawaran kerja di KL Lumpur, gaji 7,500. Maybe boleh pakai lah BMW hot second hand. Faham lagi? Tinggal kampung, hot dia boleh dengar kitab tiap-tiap malam, boleh sembahyang jemaah, kerana nak cari mewah, pergi ke Kuala Lumpur, dadang nak kuliah. Faham lagi? Dia tukar agama demi kemewahan hidup. Betul tak hari ni? Betul tak ni? Inilah. Mana mak lama dah mari sejik. Minta maaf Ustaz, ambil ni kerja KL Lumpur. Sabah kereta baru. Lagi ni lah lebih kurang. Berasa lega sikit lah ni. Nampak? Dah agak duduk kampung Ustaz, Puerto Saga pas mampu. Lagi. Ini hari ni. Inilah manusia akhir zaman. Nabi ajar tinggal dunia biar dapat akhirat. Betul atau tidak? Kita tinggal akhirat biar dapat dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Balik kau. Ni kata balik kau. Ni kita. Maka inilah kita harus faham. Maka Nabi terak kepada para sahabat, tak buang harta demi agama. Kita buang agama, ambil harta. Betul tak? Jadi ni pelik. Sebab itulah kita hari ni tak rasa nikmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Siapa yang mengamalkan akan sunnah Nabi, istiqamah, dia akan rasa nikmat dalam iman dia tu. Nikmat di dalam Islam dia akan rasa.
Tu. Jadi kita hari ni macam mana nak rasa nikmat? Iman pun kita tak faham. Nabi pun kita tak kenal. Hanya sekadar sebut je Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tak kenal pun Muhammad tu siapa. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hanya sebut di lidah. Ni hari ni. Jadi tak pelik lah. Kita hari ni akhlak kita hancur lebur. Sebab kita tidak kenal akan Nabi SAW. Nabi ni diutuskan oleh Allah SWT kepada kita untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, hidup yang berkasih sayang, hidup penuh dengan kedamaian, bukan hidup penuh dengan peperangan. Apa lagi? Bukan. Agama Islam agama kasih sayang. Nabi datang menyatukan Muhajirin wal Ansar. Ini hak Nabi ajar kepada kita. Bersifat kasih sayang. Maka inilah yang dibawa oleh Nabi. Sebab itulah sahabat gembira. Sebab Nabi datang membawa nikmat. Kita hari ni duk baloh. Dosa kata dalam kampung, laki bini dah juing dah. Dah juing dah. Tu laki nak Tuhan, bini tambah. Mana lagi? Bini kata yang abang ngaji kitab penawar bagi hati, loba akan makanan, dah boleh makan banyak yang nanti kerah hati. Lah kalau ke bini kira sama. Tu tak? Ni kata dah masuk air apa kepala kita. Faham lagi? Tu. Isteri-isteri para sahabat lagu mana? Bila sahabat balik ke rumah, wahai suamiku, apa yang kamu dengar daripada Nabi, beritahu kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Para isteri sahabat sentiasa menanti sahabat balik. Apa yang Rasulullah beritahu kamu? Tu ya baru dia. Ni kita balik dah tanya gitu. Dah mana cak kuih tiaw aku? Tu arti dia. Tu tak? Bukan bini kita. Dah nu, kodok planet Zuhal atas piring tu. Faham lagi? Berat menandang. Betul tak? Maka isteri-isteri para sahabat dia tak pertikai kan. Bila sahabat kata Nabi kata kena buat gini, dia tak kata dah apa gitu. Dah. Wa sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Faham lagi? Tak? Maka inilah isteri para sahabat. Tak? Kita suruh makan sikit, dia kata kita kedekut dah. Bahasa dengan orang puang. Faham lagi? Orang puang bukan sedih tak? Betul. Hak tu kita kena didik dia. Faham lagi? Betul tak? Jangan ikut dia punah kita. Betul tak? Itu nak faham. Maka agama kita datang membawa nikmat. Maka itulah para sahabat dia merasai nikmat bersama isterinya. Sebab Nabi datang mengajar kasih sayang. Suami kasih kepada isteri, isteri kasih kepada suami. Baru comel. Betul tak? Macam mana Islam ajar? Bila kita nak suruh orang sayang ke kita, kita kena sayang ke dia dulu. Itu Islam ajar. Kita nak suruh bini kita sayang kita, nak buat kena, kita kena sayang ke dia dulu. Ni kita kata tak bini aku dah sayang sikit aku belabel mu, tarik muka sama. Dan lepas tu kita tanya, dah mu dengan bini mu kan senyum sama? Jaga. Ada apa? Nama lagi. Maka Islam ajar macam mana kita nak suruh bini kita sayang kita, kita kena sayang ke dia dulu. Faham lagi? Itu bagi hak kita. Lepas tu hak bini kita yang ngaji juga kan? Macam mana nak suruh tok lelaki dia sayang ke dia? Dia kena sayang kita dulu. Maka sama-sama sayang dulu, jadi comel tak? Comel atau tidak ni? Itu Islam ajar. Ni agama kita nikmat. Kita duduk sekampung macam mana nak suruh Tok Imam sayang kita? Kita kena sayang ke Tok Imam dulu. Faham lagi? Tok Imam macam mana nak suruh makmum sayang ke dia? Dia kena sayang ke makmum dulu. Maka sama-sama buat gitu, comel lalu. Betul tak? Ni nak suruh orang hormat kita, kita dah hormat pun ke dia. Betul tak? Kita nak suruh budak-budak tengah jalan nak hormat kita, kita lalu biasa salam tak wi. Bang, lapang mak repek. Dah hormat sikit kita lalu. Dah alis sikit motor dia. Nak alis mana muka ajar dah. Kita ni, kita dah tegur pun dia. Betul? Macam kita lalu kat dia, kita berik, Assalamualaikum. Confirm dia akan jawab punya. Betul tak? Ustaz mana tahu?
akan betes lelaki dah. Nampak lagi? Dia akan jawab punya salam. Dia akan senyum dengan sendiri alih motor. Betul tak? Lain kali nampak kita alih dah. Dia dulu salam pula. Betul tak? Tu baru tu. Ni kita salam dah wi. Kita kena buat baik dia, baru dia buat baik kita. Itu Islam aja. Comel lah tu. Tu. Betul atau tidak ni? Orang-orang muda ni sedap sangat dia. Tengok mak repik, mak derak. Tang, dia nak mampu kakak ni barang orang mau pisang orang pikul bahasa. Kita kata gitu. Nabi pernah kata gitu tak? Tak. Nabi pernah caci orang tak? Nabi hina orang tak? Tak. Nabi dah kata. Ni kata kecintaan Nabi nak tahu. Tak. Kita pun mungkin kita jadi baik ni, boleh mari sejik ni kerana doa mak ayah kita. Kerana doa Tok Imam. Mungkin kerana doa cikgu-cikgu sekolah kita gitu. Mungkin kerana doa pok saudara kita. Betul tak? Kita boleh jadi mari sejik. Kita bukan muka sejik. Gak dulu. Faham lagi? Muka konsert tu. Faham tak? Macam aku ni. Nampak? Siapa ingat konsert Wing Jetih? Siapa pergi dulu? Konsert Wing di Jetih. Tahun berapa? Pergi tu. Faham lagi? Mungkin hamba boleh mari sejik, boleh ngaji ni, mungkin kerana doa ustaz-ustaz atau doa Tok Imam kampung kita, mungkin doa mak saudara kita. Betul tak? Jadi ni mengajar kita. Jadi kita tengok mak repik, mak congek, mak apa pun, kita doakan untuk dia. Betul tak? Supaya dia diberi buka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata nak mapuh bila. Faham? Betul tak? Ni akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak ni nak kabur. Kalau kita buat molek. Kita pergi kapung orang tau. Hamba duduk perhati. Dia masuk dengan kereta zoom. Dia tak tegur budak-budak tepi jalan. Tak, dia lalu. La ilaha illallah. Berat sungguh mata. Tak, kita tegur budak-budak. Dia terus jalan. Kita berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka macam bos jahat. Tapi bila kita beri salam, manis molek-molek ada. Faham lagi? Macam lima madu jadi. Betul tak? Tak sungguh. Budak-budak bukan tak molek kan? Kalau kita kata Tewi salam molek apa sebab kat mana kat rumah Pak Mak? Dia kata main hamba ato terus. Tu kata. Tak, ni mu lalu rong senyap. Lepas tu duk pusing belara. Pusing belara, sesak gitu ada temu. Faham lagi? Tak. Bila sesak baru tanya orang. Kan kita budak gak dulu. Kan kita kaki lepak gak kat Simpang 3. Bang. Kita tahu lah. Nah, masa kita budak dulu. Dah tegar. Dia mesti ketang tak jumpa dah kampung tu bagi tanya kita. Kita pun kata, "Dak apa kenal mana?" Padang mukamu. Faham lagi? Tu kata. Dia kata dak sekampung dak kenal. Dak hamba baru duduk sini. Dulu duduk Pluto tu. Betul tak? Ni kita. Kita buat baik, orang akan balas baik. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Maka bila kita cinta kepada Nabi, ini dia panggil melahirkan akhlak nubuah. Makrifat kepada Nabi itu menghasilkan akhlak. Tu dia. Maka inilah kita nak kenal sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal sengati. Sebab tu syahadah kita dia ada dua kalimah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah. Bukan kita kenal Allah saja, kita kena kenal Nabi juga. Faham? Allah ni kita nak pegang di dalam. Allah ni kita nak pegang di dalam hati kita. Allah wa aku, Allah yang menggerakkan segala-galanya, tanpa Allah tidak akan bergerak sebesar zarah. Dah, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengangkatkan penyakit. Hak tu nak pegang jalan ni. Kan? Hak nak bawa luar Muhammadur Rasulullah. Dah, nak bernikah kahwinnya, nak berpolitiknya, nak berniaganya. Ke mana? Ke bukan Muhammad? Muhammad. Sebab tu nak kenal. Dah, Muhammad nega tipu orang tak? Tak. Muhammad nikah tanpa bini tak? Tak. Ni kata. Muhammad jumpa budak-budak, Muhammad pegang tak tangan dia. Rasulullah dia selalu suka kepada budak-budak. Rasulullah beli pegang budak-budak, dia akan lepas tangan tu lagi budak tu tak lepas. Kita nak pegang. Faham lagi? Panggil lah. Dia main-main je. Anak siapa ni comel ingat ni? Macam Syahrukh Khan ni. Kita tanya. Nampak? Dia kata anak Tok Imam lah. Anak Tok Imam. Comel. Makan aiskrim lagi. Dia terdak lagi. Wilu ya beli aiskrim. Tu Nabi aja.
Dah, siapa yang kasih Nabi, dia akan kasih kepada budak-budak. Dia automatik. Sebab bila dalam hati kita ada cinta Nabi, dia akan melahirkan akhlak yang Nabi buat. Nabi suka anak yatim, Nabi suka orang miskin, maka kita suka juga kepada anak yatim dan orang miskin. Ni kita mentang-mentang kontraktor, telefon set-set kita, dah tahu Datuk ada mana? Mari bahan ikan kuku ni. Aduh. Dah, kita cayang dia tak telefon setara barah, pada sekapung dia. Tak mampu, kita akak je. Gali kubur, king. Panggil Datuk gali. Betul tak? Ni kata. Dia senang dalam kampung kita, dia ajak kita makan toyang ikan Kuala Berang ke. Nak buat lagi? Ikan merah bawah ketok lemong ke, dia ajak set dia. Tapi tak hari mati, kita jom gali kubur. Betul tak? Ni kata, dah erti bahasa. Betul tak? Kalau kata dah erti bahasa, marah. Dah sahur kereta mung BMW 7 siri pun. Betul tak? Nak tunjuk siapa? Ni nak erti. Maka Nabi, dia kasih kepada anak yatim dan orang miskin. Maka Nabi dekati semua mereka tu. Tak tu orang yang ada cinta Nabi, dia akan suka pada anak yatim, dia akan suka pada orang miskin. Nak buat lagi? Bila dia rasa nak makan, dia telefon orang susah. Mari kita pergi makan pitang. Ada ayam kapung goreng sedap. Manis je. Nak buat lagi? Betul tak? Dia ajak saya kaya. Sebab saya kaya dah. Lagi? Ajak saya sesak. Betul tak? Tu. Paling kamera. Mikir 10 kali kalau kelas cayang ada piti perita ni. Betul tak? Nak beli paling kamera suatu. Baik aku paling layang bagi rumah. Betul tak? Ni kita nak sedar. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya cinta kepada orang miskin, orang miskin cinta kepada orang kaya. Itu cerita dia. Barulah lahir kebesaran Allah, kenikmatan dalam agama itu. Baru kita nampak keindahan agama itu. Dia saling perlu memerlukan. Lagu mana perlunya siang kepada malam, lagu mana perlunya malam kepada siang, begitulah perlunya orang kaya kepada orang miskin, dan perlunya orang miskin kepada orang kaya. Baru lengkap alam ini. Betul tak? Ni orang kaya dah erti bahasa sungguh. Betul tak? Mung nak boleh kaya tu bukan kerana pekerja. Minta maaf lah kalau ada toke-toke sini. Nak buat mana? Quran ni memang dia main kata korang, dia tak kata ke khubar. Faham lagi? Betul tak? Kalau kita kerja seorang boleh kaya tak? Kita buka hardware, lepas tu kita kerja seorang. Pergi akak besi pun kita, akak seming pun kita, bawa polik kita. Kaya tak? Dah boleh. Dah nak buka hardware bila seorang. Tapi bila kita ada pekerja, boleh. Hak ni bawa poli, hak ni tengok seming, hak ni ukur besi. Faham lagi? Betul lah ni. Maka kita boleh jadi kaya kerana pekerja. Ni nak sedar. Betul tak? Ni kita nak sedar bahawa kita boleh senang tu kerana titik peluh orang. Kalau dia kaya, dia minta tak kerja dengan kita. Ada tak Datuk main minta kerja dengan hardware? Siapa toke hardware? I lah. Ada apa? Saya nak kerja dengan awak. Tak ada. Datuk dah mari minta kerja dengan toke hardware. Hak sesak orang mari minta kerja. Hak tak ada kerja. Betul tak? Ni lah benda. Lepas tu kita kaji pula. Dia boleh jadi miskin, sesak tak ada bitih tu, siapa yang tadbir? Siapa yang tadbir? Tanya ke ni. Jawab dalam hati sudah. Biar aku jawab. Allah yang tadbir. Kita pegang dah la ilaha illallah di dalam tadi. Apa lagi? Siapa yang tadbir kaya sesak? Allah. Pegang dah. Dia tak ambil sesak, tapi Allah yang sesakkan dia. Sebab apa? Nak suruh sempurna alam ni. Kalau tak ada orang sesak, siapa nak kerja bawa polik tu? Kat hardware. Pikul seming tak ada. Ni lah kata. Maka Allah Ta'ala yang atur. Maka kita ni nak sedar lah. Kita kaya ni. Ni tak sedar setara barang. Ni. Sebab kita jahil tentang agama. Toke tahun ni beli tanah segotong. Tahun depan beli tanah pula bintang 4 ekar setengah. Tahun depan tu beli pula tu. Permaisuri 2 ekar setengah. Kau kaya apa? Rumah 2 tingkat jadi 3 tingkat setengah. Toke, cikgu. Nak bayar ni. Betul tak? Bekerja dia 8 tahun kerja 1,200 situ lah. Pakai Honda Cut buruk tu, Haji BO Honda 70. Pang lagi. Kang gembar. Bang. Dah bocor semua bah. Ni kata.
Nah, dia kau kaya. Ni tak erti bahasa tokel dia ni. Nah, kalau kita ngaji dipanggil kelamba buku hamba tu. Dia panggil konsep jahiliyah. Tu sistem jahiliyah lalu. Nampak? Perniagaan sistem jahiliyah. Rasulullah dia ada itu. Betul tak? Ni. Maka kita kena sedar. Kalau kita seorang majikan, kita ada pekerja, dah kita tanya pekerja kita. Mak, hamba gaji ke mak 1,200, mak cukup tak belanja? Tak. Api air pun serba. Ya tidak cukup. Dah berapa mak perlu lagi? Kalau ada 500 lagi bah, beres ha. Okey, hamba bagi kamu 500 sebulan. Apa lagi? Hak ni aku bagi suku, aku masuk dalam akaun bank mu. Gaji pekerja mu 1,200 sebulan. Tapi hak ni aku masuk suku kamu. Apa lagi? Tu baru tu. Pati kita tanya hak tu pula. Dah mula aku dah cukup 100 je. Kita masuk ke bank kau 100. Gaji 1,200 lah ke? Pak kerja sama je. Betul tak? Ni bijak majikan nak cari keredaan Allah. Ni dah mung je kau tambah kereta. Nah, pekerja reza situ ha. Ni hari ni sebab kita tak nampak. Ni sistem. Kacau mes lang aja. Betul tak? Ni yang Nabi ajar kita. Maka sama-sama mengecapi akan nikmat tu. Sama-sama mengecapi nikmat. Lepas tu bila kita buat baik ke pekerja kita, dia jaga tak syarikat kita? Dia jaga. Tak, troli tu dia jaga molek. Kak, jangan buat kasur itu troli kak rugi majikan saya. Nampak lagi? Jadi kalau majikan lebih kurang kita, dah, kak tu nak lepas tepi parit kat manamu, menatah kedeku kat majikan aku kata. Betul tak? Ya tak ni? Tu baru dia kasih ke majikan. Bila dia kasih, dia bekerja dengan ikhlas. Dia jaga syarikat dia. Sebab syarikat aku berbakti banyak pada aku. Betul tak? Maka dia akan jaga dengan rela hati. Ini cerita. Barulah berlaku comel. Ni sistem yang diajar oleh Nabi. Sistem kasih sayang. Kalau kita kerja kesihatan ke, dah kerja benda kita jadi kebar kesihatan ke, dah kita ada iman tauhid kepada Allah. Ni harta kerajaan ni. Aku tak boleh khianat, tak baik. Dosa Nabi marah. Apa? Bonggok jauh lagi beri dah. Ni dah beri setara marah. Bukan kereta aku gitu. Tarik kacil dia 500 meter beri dah kacil dia. Mana bang jauh nak beri? Bayar bahasa rosok buh rosok. Faham lagi? Kalau kerajaan langgar itu dom. Betul tak? Ni sebab kita dah rasa kita menerima amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang benda pentingnya kita mengenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah ajar buat gitu. Betul tak? Okey. Habis itu. Maka insya-Allah, kita pergi sikit lagi awal lagi masa ni. Awal pun nak isi dah. Boleh pergi lagi, cikgu. Boleh lagi setengah jam lagi tau. Boleh tau? Wangi aku setengah jam lagi. Sedap. Dah hayat dah baca lagi. Betul tak? Itu baru mukadimah. Baru intro. Dah masuk lagu lagi. Dia intro lagu chorus. Lepas tu solo. Lepas tu ulang chorus ending. Baru. Betul tak? Saat ni baru intro. Dah masuk lagu lagi. Tak apalah. Kerana ayah kapung punya pasal, kita habis pakai ending. Kalian berceramah masuk chorus solo tak? Jangan berhenti dah. Jadi insya-Allah malam ni kerana ayah kapung kita habis rapat pakai ending okey. Insya-Allah kita kongsi sikit. Hamba suka baca surah ni. Surah Ali Imran 164. Banyakkan penceramah ngaji baca tu. Ali Imran ayat 164. Orang baca belaka ni. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu maulanal azim. Okey, maka Allah Taala beritahu kepada kita, inilah dalilnya bahawa Rasulullah datang kepada kita membawa nikmat yang besar. Maka siapa yang beritahu? Allah. Siapa dia Allah? Rabbul Alamin, yang mencipta dan mentadbir alam ini. Itu Allah. Maka tuan alam ini yang beritahu sendiri kepada kita. Tak percaya lagi. Nampak? Kalam Allah ni firman Allah lah. Allah ni Tuhan yang buat kita. La ilaha illallah kita ngaji dah kan.
La ilaha illallah, Allah jatuh hai. La ilaha illallah, Allah jatuh hai. Mengaji dulu, tok guru ajar. Allah jatuh hai. Tapi nak boleh Allah jatuh hai tu, acur kita akidah mengaji. Nak boleh pegang Allah jatuh hai, bukan senang. Tuhan ni, Tuhan dia tu. Tuang sekalian alam yang mencipta dan mentadbir alam, itu Allah pegang kemahlalan ni. Bila sebut alam, tak kira. Tak makhluk. Bila makhluk sakit, makhluk sihat, makhluk kaya, makhluk miskin, makhluk. Itu semua makhluk. Maka bila makhluk, siapa yang tadbir? Allah. COVID-19, siapa tadbir? Allah. Betul tak ni? Ke ada lagi yang tadbir COVID-19? No, tak ada. Allah yang tadbir. Dah, bila COVID-19 turun, kita tak boleh ngamuk. Kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ada aqidah, kita kena terima. Itu ketentuan Allah. Ni kita ngamuk. Berat. Nah, kalau kita ambil atas syariat, kenapa COVID-19 turun? Nah, dua. Bagi orang fasik, munafik, syirik, bala daripada Allah. Bagi orang mukmin, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi kita orang beriman, turun COVID-19, Allahumma salli ala Muhammad. Allah telah nak uji kita. Sebab apa telah nak uji kita? Allah Ta'ala nak angkat kita ke sisinya untuk menjadi kekasihnya. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak ni? Orang beriman turun ujian, dia suka. Betul. Sebab ini adalah habuang daripada kekasih dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ujian bagi orang beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita nak tahu. Sebab tu kita orang beriman turun COVID-19, relax je. Betul tak? Jangan kita nak COVID-19, tambah juga. Tapi kita terima. Itu. Lepas tu kita minta dengan Tuhan. Siapa yang menurunkan COVID-19? Allah. Bila kita datang musibah, siapa yang boleh mengakatkan musibah tu? Allah juga. Maka minta dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. 3 kalimah ni cukup hebat bagi orang beriman. Allah Ta'ala nak angkat kita menjadi kekasihnya. Allah Ta'ala nak angkat kita supaya berjumpa dengan dia. Kita lara, kita tak ingat ke Tuhan. Maka Allah Ta'ala turun COVID-19, kita pun minta dengan Allah. Sebab apa minta dengan Allah? Allah je yang boleh angkat COVID tu. Maka kita pun berdoa. Wasta'inu, mintalah kepada aku. Maka doa itu hubungan hamba dengan penciptanya. Betul atau tidak? Maka secara automatik kita berhubung dengan Allah. Tengok. Apa lagi? Maka doa berterusan. COVID-19 tak naik-naik lagi. Nampak? Tak naik lagi hari ni kan? Sebab apa Allah Ta'ala tak naikkan lagi? Allah Ta'ala nak suruh kita dekat lagi dengan dia. Ni bagi orang beriman ni. Kalau orang munafik itu bala daripada Allah. Betul? Ni bagi kita orang beriman, insya-Allah kita orang beriman. Maka kita doa lagi. Doa lagi, doa lagi. Bisabri, dengan sabar. Siapa yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang sabar. Kita telah menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi kekasih Allah, kedak orang kampung bahagia? No. Nak sabar dengan COVID-19, terus berdoa kepada Allah. Dengan sabar. Habis lagi? Tak. Bis-salah. Apa lagi? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nampak? Serta mengerjakan salat. Maka solat ni kita telah bertemu dengan kekasih kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar tadi menjadi kekasih bermula kita merindui Allah ataupun merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula kita merindui. Sabar tadi. Ni kita nak temu kekasih kita. Kekasih kita nak temu masa mana? Wassalah. Sebab solah tu daripada perkataan silah. Maksudnya perhubungan kita dengan Tuhan. Liqa Allah, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa mana kita dekat dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ada dengan Tuhan masa tu, tidak ada antara, tidak ada jarak, tidak ada waktu. Terlalu hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Indah tak solat? Ini maka melalui proses ujian. Maka orang beriman, dia sabar. Balik rumah, bini bahi tunjuk muka masang, bahi beleber. Sabar. Allah Ta'ala nak angkat darjah kita ke sisinya. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kita tengok bini masang,
Musda Dr. Laki mung ni bodoh. Biar reti bahasa ke. Kau pergi makan kemung ni. Senyum sikit. Kau tak apa kan. Faham? Nampak? Orang suruh pergi sejik tambah. Faham lagi? Balik nak retak bini aja. Tahu tak? Ni kata. Tak? Lambat masak nasi. Gelepar. Marah. Ya tak? Kita. Mudah reti bahasa aku balik nak orang lelah-lelah ni. Mudah orang datang apa lagi? Tidak tanya kawan dah basuh berok anak lagi, basuh berok ni hok nu blok kecing dah anak ramai jujuk macam tangga. Faham lagi? Betul tak? Nak marah dah. Tengok kita baca kisah sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada suatu hari Sayyidina Ali ni dia lapor lajak dak tahan. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Nabi aja. Sayyidina Ali ni siapa? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni siapa? Sahabat Nabi SAW. Apa ke kalau sahabat Nabi? Nantu Nabi? Nabi ni siapa? Orang kaya sekali. Tak ada boleh lawan dah orang kaya Nabi ya. Betul tak? Sebab apa lapor juga nak Sayyidina Ali? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Nabi ajar kepada anak menantu dia, jangan cinta kepada dunia, dahulukan orang yang perlu. Kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lapor. Sayyidina Ali dah tahan dah lapar. Lalah dia kata ke Fatimah, wahai isteriku Fatimah, cuba mugi umur Rasulullah, minta gak dengan dia sedikit makanan takut ada untuk aku alah perut aku lapar dah tahan ni. Nampak? Maka Siti Fatimah menuju ke rumah Rasulullah. Dah suami suruh pergi. Maka pergi. Ketuk pintu kok. Rasulullah dengar, ni Fatimah. Rasulullah kenal ketukkan Fatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata, ni kita buat suku anak kita dok kenal. Berat sungguh. Nah. Buat suku anak kita tak kakak nak gimana ni. Kita boleh kenal mutu je. Betul panggil itu maksud panggil akrab. Tak, sehingga mutu dia pun kita tahu. Sehingga ketukang dia, jalan dia kita kenal. Perih macam ke bini aku. Nampak? Sampai gitu. Nabi ajar kenalnya kita. Nah, ni kita dok. Kita balik bini kita Azuh kereta kita dah kenal. Bahasa sungguh. Betul tak? Dia dah kenal Azuh kereta kita. Bini kita. Kita balik. Patut dengar. Tok lelaki aku balik ni. Faham lagi? Tok lelaki balik. Tengok pakar bedok lu. Bakal lagi curi-curi apa serba kemas baju. Betul tak? Bawa air masuk nak sambut tok lelaki. Itu baru dia. Ya tak ni? Sedap kau beli bini gitu. Pak Seli. Macam khabar. Sedap. Ini nikmat daripada Allah. Diutuhkan Nabi. Ini nikmat. Siapa ikut Nabi, gitu habis dia. Betul tak? Ni dia. Kita balik, Allah lelaki yang kuat cak kuih tiaw. Kita. Allah nak dua tik tu. Oh, sedap. Kita balik dah sambut setara barah. Kucing sambut. Tahu kucing sambut? Kucing ni kita balik. Nah, dia dengar motosikal kita, kereta kita mari. Kita buka pintu tu dia ada dah. Buka pintu kereta. Kucing reti bahasa kita pergi makan dia. Tapi orang puang ni, kita pergi makan, pergi gelang, pergi menapa, dah reti. Tapi bukan orang sini. No, planet Tuhan. Faham lagi? Orang puang bukan cerdik kan? Atau kata bukan cerdik tu. Nah, patutnya kita pergi makan hari-hari. Sambut lah. Betul? Khadijah dah pernah miss sambut Nabi balik. Betul tak? Ni kata, itu contoh untuk kita lah tu. Okey, sambung cerita kita ni. Masih dia dah ada cungang. Tu. Macam kita nak pergi macam mari sini ke, nak pergi atas nak sekolah kalau ada aksiden, kita tengok dak kejap. Tengok kau. Lepas tu kita pergi mula. Macam saat ni gitu lah. Tu berhenti sekejap situ tengok. Sambung balik. Ni sambung balik ni. Maka ni Fatimah pun pergi. Dia pergi ketuk. Rasulullah kata ni anak aku Fatimah lah ni. Tu. Maka Fatimah masuk. Fatimah ni orang berjuru. Kalau kita pergi ke ayah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pinjam biti 50 ya. Berah dak Kalau kita, Allah berat aku radak sungguh kita. Tapi Fatimah tak gitu. Nabi ajar dia. Fatimah kata kena, ya Rasulullah, makanan para malaikat adalah zikir-zikir, dia kata. Makanan para malaikat adalah zikir-zikir. Dan makanan kita kenapa? Rasulullah faham lalu. Anak aku lapar ni, kata. Betul tak? Rasulullah kata aku pun 30 hari dah. Makan dok. Betul. Tapi alhamdulillah tadi ada orang 5 ekor kambing. Ambillah kalau mu nak. Nampak?
Ambil lah. Kebetulan ada kambing. Maka Fatimah nak ambil kambing tu. Maka Nabi kata, sebelum mu nak ambil, aku nak kabosa. Tadi Jibril datang kepada aku, mengajar aku 5 kalimah. Dia kata, dengar Nabi kata 5 kalimah, dah ingat dah ke kambing. Ajarkan aku ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya anak Nabi. Tengah lapar, bila tahu akhirat, dah ingat dah. Ajarkan aku ya Rasulullah. Nak lalu akhirat. Ni kata, akhirat lebih baik. Kekal abadi. Maka ni yang diajar oleh Nabi SAW kepada puteri dia. Betul? Maka Nabi ajar dia 5 kalimah, terus dia balik. Dia ambil dah kambing. No kambing. Faham? Balik rumah Sayyidina Ali tunggu lapar ni. Sayyidina Ali lapar ni. Fatimah balik dengan gembira. Aku pergi nak ambil dunia tapi dapat akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Gembiranya Fatimah. Balik. Dia ingat dah ke kambing. Siapa kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, apa yang kamu dapat daripada ayahmu? Dia kata, aku pergi nak ambil dunia tapi aku dapat akhirat, wahai suamiku. Aku balik akhirat. Sayyidina Ali kata kan? Kalau kita bini walik zikir, kita suruh pergi cari berah. Nikah layang, dia walik zikir, kita sumpah 4 karung. Faham lagi? Mengingat ke zikir ni kenyang ke mana? Faham? Kita betul tak? Ni lah. Tapi Sayyidina Ali lagu mana? Bila Fatimah kata gitu, setak aku duduk denganmu, semenjak aku duduk denganmu sampai hari ni, hari inilah hari aku paling sayang kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni aku paling sayang kali kamu. Sebab mewali akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mana Nabi ajar sahabat sehingga jadi hebat gitu? Dahulukan akhirat. Kita jauh. Kita bila Tuhan kata qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla, kita ambil dia bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Betul? Tuhan kata, mu nak sama dengan aku, nak dapat nikmat syurga, nikmat hidup, cuci hatimu, terus sebut aku, mengerjakan solat. Tapi kita ambil kehidupan dunia juga. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata, berasa orang mereh ustaz khabar. Dunia juga yang diambil. Ni dak pelik lah. Dak pelik. Sebab Quran khabar sendiri, bal tu'thirunal hayatad dunya. Meroyaklah saya ustaz tu biar orang mereh bong, nyala bong, ambil dunia kau itu. Nampak? Sebab tu ustaz relax ada benda. Dia tak marah. Kalau ustaz cerdik, kalau hak jenis marah ustaz roda. Kata dia, datang kau kampung bahagia. Dia akan royak 8 tahun setengah aku mengajar situ. Dak amas tangan barah, basta aku. Kita kata, ustaz roda. Dia tak faham dah Quran khabar dah kan. Tetap dipilih dunia juga. Maka sikit je kau ikut akhirat ni. Betul? Jadi dah pelik dah. Ustaz faham dah. Dah mana mengajar kampung bahagia. Buat contoh bukan kampung bahagia. Buat contoh. Dah mana mengajar 8 tahun setengah kampung bahagia. Mana beramal kedua apa-apa tu. Allah kalau ikut beramal. Dok beramal ada seorang dua. Tapi Alhamdulillah dah. Dok Tuhan khabar dah kan. Qali lamma tashkurun. Sedikit je hak syukur. Kita reda je lah. Betul tak? Sebab kita tak ada power pun nak ubah hati orang. Dah kita pegang dah la ilaha illallah kan. Allah je Tuhan. Hak buka hati manusia Allah. Hak tutup hati manusia Allah. Kita hanya bawa atas Muhammad je. Muhammad ni tak pernah putus asa. Royak sama. Tak pernah rasa benci pun kita. Faham lagi? Tu Muhammad. Ada Nabi kita rasa jemu dalam dakwah? Ada. Ada Nabi kita putus asa sebagaimana Nabi-Nabi dulu? Tak ada. Ada Nabi kita mengah? Tak ada. Nabi dulu ada mengah, ada putus asa. Ini hebat Nabi kita. Faham? Tu lebihnya Nabi kita. Tak pernah mengah dengan umat. Tak pernah putus asa dengan umat. Kalau kita baca sirah Nabi-Nabi lain, ada putus asa, ada mengah. Tengok Nabi Nuh. Supaya surah Allah Ta'ala matikan habis semua sekali orang yang tak beriman. Lepas tu, Nabi kita masa berlaku di Taif, apa sehingga malaikat naik gerang? Malaikat tak ada nafsu. Tapi nak cerita hak buat ke Nabi tu teruk sangat sehingga nak malaikat bukit ni nak marah. Muhammad, ke benar aku hampa tu berduduk Taif ni dengan bukit ni.
Nah, jangan. Moga-moga keluar daripada tulang sulbi dia orang yang menegakkan agama Allah. Tak marah Nabi. Ni Nabi. Ini hebatnya Nabi kita. Betul? Sebab tu hamba kata tadi, orang yang ada cinta Nabi SAW, dia tak marah orang, tak benci orang, tak putus asa dalam dakwah. Dia berhabis pitih dia untuk ajak orang kepada Allah. Tu. Tu baru. Tu baru tu. Kalau ada cinta Nabi SAW dalam hati kita. Tu. Okey. Maka kembali pada tajuk kita tadi, ayat kita tadi. Kan dah habis ayat tu kan. Bukit Gebar baru ni hamba dah habis kat baca. Ayat ni kau dah habis. InsyaAllah malam ni kalau berhabis pukul 11.30 ni. Mana kamu nak berhabis tak ayat ni? Dah hurang gitu baru baca. Okey, insyaAllah kita baca ayat ni. Maka Allah Ta'ala beritahu sendiri, Allah sendiri yang beritahu, tuang langit, tuang bumi. Dia kata laqad manallahu 'alal mu'minin. Demi sesungguhnya telah memberi nikmat Allah Ta'ala tu ke atas tiap-tiap orang beriman. Apa dia nikmat dia? Mercedes Benz, BMW, Lamborghini, Lamborghini, Cayenne, BMW ke Audi ke? No. Kenapa? Nikmat dia. Tapi hari ni kita kerja benda. Rumah besar, bini comel, kereta besar, tanah banyak. Dah berat tu. Nabi tak bawa ni. Nabi kita tak bawa ni. Jangan kerja tu. Orang pun bahagia. You don't kerja-kerja. Betul tak? Kita kena tukar dah diri kita ni. Jadilah kerja dunia. Sebab Nabi mari nikmat sebenar bukan hotu Nabi ada. Maka telah memberi nikmat oleh Allah ke atas tiap-tiap orang beriman. Apa dia nikmat dia? Idba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika diutuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Maka nikmat yang Allah beritahu adalah dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehadiran Nabi itu nikmat. Kita tanya diri kita, dan Nabi lahir kita suka atau tidak? Ni. Sebab tu kita mengingati akan kelahiran Nabi. Kita seorang ingat sama dah. Ulama dia ingat sama-sama ke Nabi. Setiap saat dia ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia buat maulid nak ajak orang awam supaya ingat kepada Nabi, supaya cinta kepada Nabi. Hak tu tujuan dia buat. Dia tu sama-sama dah. Betul atau tidak ni? Ni kita ajak buat maulid dia marah pula dah. Sakit kepala. Bang. Orang para-para wali Allah setiap nafas dia ingat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata. Maka ulama ajak ni nak jaga orang awam ni lah. Suruh ingat. Belang-belang dia buat maulid. Dia royak kebesaran Nabi, keagungan Nabi, akhlak Nabi. Dia kenal juga Nabi. Tu belang-belang dia royak. Kalau dia royak tu, Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kata hari ni kita kena faham. Maka Nabi ni nikmat yang agung daripada Allah untuk kita. Tu dia. Maka kehadiran Nabi, Nabi bawa benda. Yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maka Nabi datang mengajar kita iman. Nikmatnya mengenal Allah. Orang kenal Allah ni, hidup dia nikmat. Hidup dia tenang, tenteram, bahagia, happy go lucky, don't worry be happy. Ni orang beriman. Sebab Allah tu dia yakin sebagai pentadbir Rabb dia. Maka apabila Allah Ta'ala uji dia dengan keperitan hidup, dia sangka baik kepada Allah. Ada hikmahnya yang aku tak tahu di sebalik Allah Ta'ala buat ni. Itu yang terbaik untuk kita. Sebab apa yang terbaik? Allah Ta'ala Al-Hakim, Maha bijaksana. Maka dia buat kita susah, itulah yang terbaik untuk kita. Tenang jiwa kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita orang awam ni tak rasa ustaz boleh kecek belakang nak tenang lagu mana. Pas sore cari kis dengan kawan. Tu dia lah tu. Boleh tahan beli kereta dah lah mahal. Punah sama. Dah nak marah siapa? Bang. Betul tak? Jadi kalau kita faham yakin, Allah uji kita. Itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kereta kita mampu pelak tadi, nak elok kita daripada aksiden. Apa lagi?
Kita tak nampak tu. Dia buat kereta mampu pula 3 lain dah. Nanti suruh mampu pula pulak. Lagi. Kita berhenti buka pula, cuci. 15 minit buka pula. Faham lagi? Sangka baik. Itu ada hikmah. Mungkin Allah Ta'ala kasih kepada kita. Tak mahu kita accident. Mungkin kalau kita tak mampu pula, masa babi nitah ni kat kapal selamat tu kita langgar dah. 15 minit lepas babi lalu kau ni 8 ekor. Kita berhenti minum air sengatang bersebut. Bahaya babi tadi. 18 ekor lalu nitah depan tu. Nasib baik kawin beri kiung. Delok. Masa mana? Dia bukan puluh suku tadi. Tanya aku dah tu. Faham lagi? Tu bagi yang kita sedar. Maka Allah Ta'ala buat tu terbaik. Kita tak sedar tu. Sebab tu kena husnuzan, sangka baik kepada Allah. Betul tak? Itu yang terbaik. Maka sebab tu bila orang ada iman, dihidup dia dalam nikmat semua. Tenteram. Boleh bini kuat belebel pun dia bahagia. Tak ada masalah. Tu. Walaupun lambat salah sikit terbang lesung-lesung, tak ada masalah. Dia suruh beli kuih tiaw, kita tak teringat. Ngepeti sejuk terus lepas kot tikar. Tak ada masalah. Tak marah pun. Sebab Nabi kata dah. Lelaki yang hebat, suami yang baik ni boleh bersabar dengan khena isteri dalam masa yang begitu lama. 18 tahun setengah, tak perlu senyum macam Sylvester Stallone. Tak apa. Nampak ujian untuk kita. Betul tak ni? Ni dok kita. Bila bini pakai uduh kok, nak cerai lalu kita. Tak bini. Nampak lagi. Tak boleh. Bila kita reti cinta Allah dan Rasul, okey tengok. Kita cinta. Sekarang ni kita mengaku dah Allah sebagai Tuhan kita. Kita mengaku. Betul atau tidak? Kita kata kami dengar, kami patuh ya Allah, kau kata perintahmu. Kita kenal Nabi kita. Kita akan amalkan sunnah Nabi. Kalau Nabi kata tinggal, kita tinggal. Kita janji dah 2 kalimah syahadah. Dalam masa janji juga, ada kalanya kita derhaka juga. Buat apa? Buat apa kita derhaka? Sebab nafsu kita kuat. Nak kejahat. Betul tak? Tapi kita sedar Allah Tuhan kita. Muhammad Rasul kita. Tapi kerana nafsu kita, begitulah bini kita. Dia ngaku kita suami dia. Dia ngaku dia isteri kepada kita. Tapi biasalah tangan dia tension nak marah. Dia kata juga uduh-uduh. Betul tak? Jadi kita seorang suami yang cerdik, kita maaflah kesalahan dia. Kita beri masalah ke dia untuk berubah. Sebagaimana Allah Ta'ala beri masa kita untuk berubah. Betul tak ni? Saat ni kita derhaka, tapi kita minta ampun pula. Lepas tu derhaka pula, minta ampun pula kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul atau tidak ni? Inilah. Dan selagi kita mengaku Allah sebagai Tuhan, kita tak syirik dengan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala kasih kepada kita. Allah Ta'ala tetap beri ruang kepada kita untuk kita kembali kepada dia. Betul atau tidak? Jangan syirik je. Begitu juga bini dengan kita lagi yang mengaku kita tu lelaki dia. Kita tetap bimbing dia lah. Memaafkan dia semua, beri peluang kepada dia. Betul? Hanya orang bijak, tu lelaki bijak. Ni jok. Betul tak? Ini kata pentingnya kita mengenal Allah dan Rasul. Comel lalu. Aman ramai, tenterang, tak ada masalah. Okey, maka Nabi ni ajar kita tentang iman, tentang akidah. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar Allah. Ini hukum iman kita. Maka Nabi mari ajar ni. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah untuk meyakinkan kita wujudnya Allah. Amanah tanya orang kampung bahagia, mana dia ayat-ayat Allah sebagai bukti keesaan Allah. Jawab dalam nanti, yang menjawab. Susah. Ayat-ayat Allah ni apa? Langit, bumi, gunung, ganang, bulan, bintang. Itu semua ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu Nabi mereka begitu. Di sebalik gunung tu ada pencipta. Siapa yang mencipta gunung? Allah. Tak ada seorang orang kampung bahagia boleh buat gunung. Betul tak? Ke ada? Ada bawa hamba gimah dia. Nak pergi sana? Tak. Tak ada seorang boleh buat gunung. Ayah kampung. Ada tak? Orang kampung bahagia boleh buat ayah kampung? Tak ada. Itu adalah ayat kampung tu apa dia? Ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebab tak ada orang boleh buat ayam. Dah ayam tu ada, Allah yang buat. Itu tanda wujudnya Allah. Ini hak Nabi mereka bawa. Sebab tu bila kita baca Quran, Allah Ta'ala kemukakan banyak tanda-tanda kekuasaan dia. Betul tak ni? Terutamanya ayat-ayat qasam tu, ayat sumpah tu.
Itu semua bukti dia. Dah dah nak orang ni. Dah kita pergi lalu. Laju sikit hari ni. Nah, yang kedua apa dia pula nikmat yang besar? Wa yuzakkihim. Nabi mengajar kita kosongkan hati kita daripada syirik dengan Allah. Buang berhala-berhala yang ada dalam hati kita, buang. Masukkan Allah. Sebab apa nak masukkan Allah dalam hati kita? Sebab qalbu mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu istana Allah. Tak boleh duduk selain pada Allah dalam hati orang beriman. Kita tak bitih. Naik harta bitih. Nak tidur bitih. Jangan buat gitu akan pembahagia. Nyanyi kita. Kita nak dalam hati kita ada Allah. Biar Allah ada bersama dengan kita. Betul tak? Nak wujud sini Allah. Tu wa yuzakkihim. Ini Nabi ajar kita. Nah, ini nikmat ni pada sahabat. Umar, apa ada dalam hatimu? Allah dan Rasul. Abu Bakar, apa ada dalam Allah dan Rasul? Abdul Rahman bin Auf, apa yang ada dalam hatimu? Allah dan Rasul. Para sahabat dia hanya ada Allah dan Rasul di hatinya. Maka segala pengorbanan dia, harta benda, anak isteri, semua untuk Allah dan Rasul. Tak ada untuk diri dia. Maka inilah kehebatan para sahabat. Sebab diajar oleh Nabi dengan cara betul. Akidah yang betul dan dibimbing oleh Nabi macam mana nak suci hati kita. Sebab tu kita hari ni kita kena ngaji, ada murabi yang mengajar kita ilmu akidah yang betul, yang muafakat dengan Quran dan Sunnah, dan dia jaga kita, dia rawat hati kita, dia bimbing kita. Lagu mana nak suci hati kita? Mesti ada murabi. Mesti ada guru yang bimbing kita. Guru Nabi Jibril alaihissalam, guru sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, guru tabi'i sahabat, dan seterusnya sampai ke kita ini. Betul? Amba ni bukan guru, bukan murabi. Amba ni mu'alim. Amba main kabur je. Hak ni kena buat, hak ni kena buat. Demo kena cari tok guru lah pula. Betul tak ni? Amba hanya mari royak. Kalau buat contoh, buat ibarat, buat misal, buat contoh, jual ubat pasal malang je amba ni. Betul? Mari abang kata, 10 riyal baik. Dah, jual pasal madang. Amba bukan doktor pakar. Jadi bila demo mari beli, ambil hamba ni, amba dah tanya dah. Makan ke dok mutahuk tepi dinding ke, sehat ke dok, amba dah tanya dah. Sebab tok bomo pasal madang. Itu masuk mu'alim. Macam amba. Amba dah tanya dah demo amal ke dok. Betul tak ni? Kalau murabi macam doktor pakar. Kita pergi jumpa doktor pakar, dia rawat penyakit kita benda. Mu kena makan ubat berapa kali sehari, obat benda yang kena makan. Mu kena jumpa aku pula, ada appointment pula untuk jumpa, nak tengok perubahan dok pada penyakit mu. Betul atau tidak ni? Betul atau tidak? Itu jasmani. Begitu juga rohani kita, ada murabi dia bagi, yang memastikan kita makan ubat kita. Dia ada zikir-zikir yang tertentu dipanggil wirid. Masa ni mu kena wirid berapa kali sehari. Obat tadilah. Sebab untuk rawat hati kita, wa yuzakkihim, untuk masukkan Allah ke dalam hati kita. Kita mesti ada murabi yang bimbing kita. Ini sistem. Sebab tu sahabat begitu hebat. Macam mana sahabat boleh cinta Allah dan Rasul, hak lain tak cinta belaka? Maka diajar oleh Nabi. Begitu kok kita hari ni. Kena ikut sistem tu lah. InsyaAllah itu nikmat baru kita rasa. Dan yang ketiga, takut dodang ni, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi mari mengajar Al-Quran secara terperinci, detail tentang hukum-hukum syariat. Itu fiqh. Lagu mana nak nikah, lagu mana nak jual beli, lagu mana nak berpolitik, semua diajar dalam syariat Islam. Betul? Kita hari ni syariat acul lebur. Nak nega, tak kira halal haram, tak kira ada riba, tak riba, tak kira. Nak nikah je, tak kira lah. Bahkan natu tu Jason King ke, tak kira. Faham lagi? Jason King ke Jason King lah. Janji mari dengan helikopter. Faham? Betul tak? Sebab dia ni semua muka besi belaka. Mak dia ni muka besi je. Kalau mari Pinang anak kita bawa BMW 7 Series, dah natu kata natu dah. Hak ni bang natu kita lah. Pinang tu lagi natu dah. Ki besi punya masa. Betul tak? Ni kata. Betul tak? Terima lalu suka sangat habis hotel kampung. Dah, kau nak mari Pinang anak ambo kayak gini, hijau 18,500 semula. Dia pakai kereta benda ya hai. BMW 7 Series bah.
Faham lagi? Kalau Terengganu tak ada api dia. Bang, dia kena naik di Dubai baru boleh high speed. Besarnya siri dia, 7 siri. Bang, cerita kau orang habis. Biar bodoh pun. Bang, tak tahu kala bab ketuhanan. Ni learning. Terima lalu tu lelaki ayah, mak. Kita nak jawab depan Allah lagi. Si pulang. Apa anak puangmu muwi ke jeng sengking? Bang, nak jawab mana kita depan Allah ni? Anak puang ni amanah besar daripada Allah. Nabi ajar dah lagu mana Siti Fatimah. Anak-anak dia lagu mana Yiwi ke siapa anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalau nak mari pinang anak kita temu duga dulu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nombor 1 kita tanya dulu. Are you Muslim? Kita tanya dia. Mabuk lah dia kita tanya gitu. Dah dia orang putih pun gaji mahal. Memang dia faham orang putih. Dia cakap Arab mampu seru. Faham? Betul tak? Tanya are you Muslim? Yang apa ayahmu berat nak? Ingat aku kafir ke ni? Betul tak? Dia kata gitu. Ingat aku kafir ke ni siapa tanya are you Muslim? Yusuf bin Muhammad Ali lama kena percaya nak tu BIC. Bang. Kalau kita Islam ni dah tuntutan kita sebagai orang Islam ada berapa perkara? Kewajipan atas orang Islam. Betul tak? Ni kita nak tahu. Betul? Bukan Islam hanya pada nama. Dah. Nombor tanda orang Islam ni yang pertama merendah diri sesama Islam. Itu orang Islam nak kenal. Jumpa sama dia Assalamualaikum, penuh tawaduk, merendah diri sesama dia, bukan masing-masing nak tunjuk aku hebat. Tak. Ini tanda orang Islam. Nombor 1. Nombor 2, suci lidah ni daripada cakap pelawak. Ini tanda orang Islam. Tak cakap pelawak sikit ambuk. Faham lagi? Kalau bini tanya, bang, abang dia mana? Bini aku telefon. Akak, abang dia mana bang? Kejap. Dia tak jawab lalu. Sebab apa kejap? Nak tengok signboard kampung dia. Bang. Sungai Ikan yang ni. Tengok. Jok pelawak. Ni kita duduk kedai kopi tengah barang kuai tiaw. Bini kata dah lambat lagi balik bang. On the way. On the way Kempul. Bang. Duduk ranguh mi tiaw on the way. Pelawak cakap. Betul tak? Ni kita. Suci lidah dia daripada cakap pelawak. Kalau kontraktor tak ada pelawak semua dengan kuli-kuli dia. Tahu buah dia mana bah? Amba ada di Endau Mersing site visit itu. Padai hidup jalan Tok Lang tu bahasa sungguh. Ai kami ai kami pinjang bah. Lari tokek merah tu piling ke. Tokek. Ni kata di Endau site visit je tu. Aduh. Padahal ada yang Tok Lang tu ada minum air. Bahasa sungguh. Pelawak semua kontraktor. Tu kata. Yang main-main kontraktor mudah masuk neraka tu. Yang main-main kuat sangat nipu. Tak. Orang suruh buat link, jarak link tu 150, dia buat 250. Betul tak? Sebab syariat tak ada. Tahu nak untung je. Betul tak? Tak nanang. Bawa siapa cek susu nak pinang anak dia. Dah apa? Awak depan Nabi kan kita lagi. Anak puang, pang. Dah. Kita temu. Kita temu ke satu kita. Dia boleh jawab beres. Walaupun mari ngah hendak kat buruk, kita anak kita. Sebab lepas fardu ain. Tak? Betul dan dia tak pun jangan beri. Ni widah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia main. Anak puan kita akan ditanya oleh Allah lagi. Amalah kita. Bukan dia bawa kita ke setan. Malang bercakap dengan sahabat hamba malang kedai malang. Kalau kedai kopi dening belakang cokek hot tu. Tapi bila
wisata bawah. Faham lagi? Khasok bining. Masa nak tubik jalan, mesti atas satu cokeng. Nak balik rumah, tutup tak bawah mula. Angin dia agak kau. Okey. Nak berabi hayat je ni. Lepas tu apa dia pula? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka tu sebelum didatangi Rasulullah bawa iman, ihsan, Islam tadi, mereka berada di dalam kesesatan, mereka berada di jurang-jurang api neraka Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pengajaran daripada ayat ni, bila anak bini kita ke, jiran tangga kita ke, dak reti tiga ilmu, usuluddin, tasawuf, fiqh ataupun zaman Rasulullah panggil iman, ihsan, Islam, go to neraka. Bang, tak payah tepuk sakit. Memang dia hepoh ke neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak kira siapa. Maka tak ada tiga ilmu ni, memang ke neraka lah kita. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan. Jadi kasihnya kita kepada masyarakat, kita kaburlah kepada mereka sekadar yang kita mampu. Kabur sekadar yang kita mampu. Macam rakyat semua lah. Nah, insya-Allah nak balik dah ni. Jadi macam muda rakyat nasihat semua, kalau nak tengok Islam bangkit balik macam zaman dulu sama sahabat, amalkan dua perkara. Insya-Allah. Amba pesan semua ni mana-mana ni. Dua perkara. Yang pertama, ad-din wal amal. Agama ni kena amal. Hak kita tahu malam ni amal lalu. Insya-Allah Islam akan naik. Yang kedua, ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Tubik sekarang jumpa mangsa-mangsa kita, nasihat lalu dia. Amba dah anda nak nasihat tak? Tak pandai, ajak dia mari sejik sudah. Faham lagi? Paling kurang. Amalkan. Amba dah nak baca ayat dah ni. Amba nak minta tolong. Balik rumah, tengah malam sekarang ni homework. Amba macam cikgu tau. Jadi kerja rumah. Jadi homework untuk orang kampung bahagia. Balik sekarang, tak kira lah masa mana, buka surah As-Sajdah ayat 15, baca sendiri. Baca dengan imam. Duk molek tenang baca ayat tu. Surah Sajadah ayat ke-15. Tanda siapa dah ingat. Ingat dah pada tak, balik sekarang baca. Kalau amal ni insya-Allah Islam hebat, Islam akan naik balik. Amalkan. Jangan tangguh. Amalkan. Ilmu tahu amal, baca surah Sajadah tu. Amu dah nak baca dah ni. Kalau baca pula mungkin pukul 10.30 baru berhenti. Ni 8.43 dah ni. Okay, insya-Allah lah masa padang dah. Orang kampung bahagia ni tahu belaka dah. Cuma mari panah je. Panah naik. Biar semangat sikit nak beramal. Yang penting ad-din wal amal. Tahu amal lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Baru ni amba kata di surah ladang. Surah ladang. Amba duduk tengah ngajar, acak kali dah pergi. Amba duduk tengok seorang lelaki tu, orang tua tu. Tengah ngajar ni. Amba tu, ini kayuh tak Zahar amba tu. Bak muka ada meh. Amba tak Ustaz Zahir tu jangan yang ni. Lepas amba ngajar mayang apa serba, mayang lambat sikit amba tubik. Tubik ni amba tengok dia duduk bawah konopi atas kursi. Amba pergi metu sadang dia. Sadang amba bertanya. Ayah Ustaz Zahar ke? Oh, ayah Ustaz Zahar. Amba pergi surah ladang ni. Amba nasihat gini kau. Amba nasihat amba tu bukan nak ajar orang surah ladang dah, orang tahu belaka dah. Cuma nak ajak beramal je. Kita tahu, kita amalkan. Nampak lagi? Amalkan apa yang kita tahu. InsyaAllah Islam akan naik lah. Lama dah kita dengar. 1441 tahun dah. Dah Nabi suruh sedekah, suruh tolong anak yatim. Tolong je lah. Nak tunggu bila lagi? Apa lagi? Dah kita tahu dah, dengar lama dah. Allahumma salli ala Muhammad. Amalkan. InsyaAllah lah. Baru kita akan rasa nikmat iman, nikmat Islam tadi. Baru kita boleh rasa, baru datang rasa kecintaan kepada Nabi SAW. Tu insya-Allah lah. Jadi malam ni kita nak cerita Nabi banyak-banyak, dak dang kis baca ayat sana ni panjang sangat. Biasa membaca sikit-sikit je. Curi-curi sikit ni dak dang. Jadi insya-Allah mungkinlah ini yang terbaik. Yang pentingnya kita amal lah. Kita dengar semua dah maulid, dengar belaka dah Nabi gini. Cuma kita amalkan sekarang ni. Balik lagi amal lalu. Tubik sekali amal lalu. Amal lalu. Ada masalah. Kalau ada muka kedai gilah bina air. Tak salah. Tak risau gilah bina air. Kat tapi lain hutung kedai di sana. Tapi amal lalu.
Masuk amal lagu mana? Pergi kedai, Assalamualaikum. Kes senyum je. Makan. Mujur, orang bayar air tu. Faham? Kau tu nak sangat tu. Aku nak tu je. Orang bayar. Faham lagi? Ni gitu. InsyaAllah lah. Sebelum mundur diri, minta maaf banyak. Kalau ada orang puang lek nunu, minta maaf banyak lah. Mak-mak, ambil kakak-kakak, adik-adik tu. Dan depan ni, ayah-ayah, abang-abang, ni adik-adik, minta maaf banyak. Salah aku ada terkasar bahasa. Alhamdulillah kita ni cak ayang ni masih dia dah. Dari lari pada kesalahan. Jadi minta maaf banyak. Tapi yang berasa malam ni yang baik malam ni. Baik malam ni. Baik. Baik. Malam ni baik. Hak lepas-lepas dah kalau bersara kipas 2 tir tu. Jadi malam ni dah atur suti. Baik malam ni lembut. InsyaAllah. InsyaAllah minta maaf banyaklah. Hamba tak tahu depan hamba ni ada ustaz ke syekh ke maulana ke habaib ke wali-wali Allah pun kita tak tahu. Dan insyaAllah dia minta maaf banyak. Salah ada kekurangan, maafilah sesama kita. Jangan ada sangka buruk, jangan ada deki tak boleh ada. Tubik pada sliding lagi, maafkan segala kesalahan orang buat kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.